العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kerana masih lagi diberikan peluang. Saya ingin menyatakan pada tuan-tuan puan-puan, sesungguhnya kita tidak tahu sejauh mana kita boleh bersiaran. Jadi kita berharap, kita berdoa supaya mudah-mudahan kita boleh bersiaran sehinggalah sampai bila-bila. Kerana kita melihat bagaimana kawan-kawan kita yang ramai yang mula dicabut, diturunkan, ditutup FB-nya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita ini akan berterusan insya-Allah. Dan kita doakan pada Allah supaya dia tutup telinga-telinga dan mata-mata musuh-musuh Islam supaya kita boleh berkembang insya-Allah. Pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita pada tajuk yang ke-107 yang lepas. Siri yang pertama bersama sunnah perjuangan akhir zaman dan draft kebangkitan. Yang kedua, kita telah pun buat yang pertama. Dan kita telah pun berbincang berkenaan dengan sedikit sebanyak perancangan-perancangan kita kata yang telah dibuat oleh mereka, dan insya-Allah pada hari ini kita akan dedahkan lagi perancangan-perancangan mereka, dan insya-Allah tuan-tuan akan melihat pada malam ini kita akan memberikan sedikit fakta sebagaimana yang saya tulis di dalam tajuk tu. Sesungguhnya media musuh, yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan untuk menakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, iaitu musuh-musuh Islam, tentera Dajjal. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku, dan jika benar kamu orang-orang yang beriman. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang tentang beberapa fakta. Kita akan mulakan dengan perbincangan fakta berkaitan dengan COVID-19. Dan fakta-fakta ini adalah fakta yang dipetik daripada KKM. Yang dipetik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan daripada fakta yang kita bentangkan pada malam ini, kita mahu sama-sama bertanya. Kita nak bertanya kepada pihak kementerian, juga kepada pihak yang terlibat, sama ada fakta-fakta ini perlu kita analisa semula. Kerana banyak perkara-perkara yang berlaku yang kita dapati tidak konsisten, dan kita harapkan supaya perkara ini akan juga diambil kira oleh para mufti kita, para cendekiawan Islam kita, para ustaz, para ustazah terutamanya yang mahir bahagian fiqh, untuk menilai semula akan fatwa-fatwa yang telah diberikan. Kerana kemungkinan besar fakta yang dibentangkan kepada mereka itu tidak bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh syarak ataupun syariat. Dan apa yang saya ingin cuba sampaikan di sini bukanlah saya nak menyatakan siapa pandai siapa tak pandai, sebab saya tak pandai, kan. Saya ditanya banyak
ramai orang bertanya, terutamanya pelajar-pelajar lah, kan. Bertanya tentang fakta-fakta yang ada, bertanya tentang perkara yang berlaku, fatwa. Jadi saya pun semasa saya belajar dulu, saya sempat bersama-sama dengan komuniti Muslim. Saya belajar di Amerika, di New York, dan bidang pembelajaran saya juga ada kaitan dengan sains, ada kaitan juga dengan medical, ada kaitan juga dengan medical engineering. Dan ketika kami belajar di sana juga, sebenarnya antara perkara yang kita belajar juga, selain daripada engineering, kita belajar juga tentang Islam. Selain daripada pengetahuan ketika saya belajar sekolah agama di Johor, saya Alhamdulillah sampai kelas khas. Di sana 2 kali saya ambil kelas khas. Tidaklah pandai, tapi belajarlah sikit-sikit. Begitu juga saya bila saya diamanahkan untuk memimpin masyarakat di Troy, New York, menjadi imam dan khatib di sana, dan juga pada ketika itu saya bertanggungjawab sebagai amir. Pernah saya diamanahkan untuk menjadi amir kepada komuniti di sana. Jadi semua perkara-perkara yang bersangkut paut dengan fatwa, saya terlibat. Sama ada terlibat secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, fatwa berkenaan dengan HIV dan AIDS. Mereka yang baru masuk Islam, bagaimana keadaan mereka? Adakah kita mahu mereka ini bersama-sama dengan komuniti lain atau kita asingkan dia? Fatwa berkenaan dengan bagaimana keadaan makan. Contohnya nak makan makanan yang Yahudi sembelih, boleh tak boleh? Kosher food. Fatwa berkenaan dengan nak raya tak raya. Besok raya ke tak raya? Tengok anak bulan. Nak tentukan macam mana, nak ikut Saudi ke, nak ikut Amerika ke, nak ikut mana ke. Jadi saya terlibat secara langsung dengan fatwa. Bukanlah saya ni ahli, tapi oleh kerana saya dah diamanahkan menjadi amir di sana, amir kepada masyarakat Islam di Troy, New York itu pada masa itulah, maka saya terlibat secara langsung. Jadi secara tidak langsung saya juga berdepan dan belajarlah juga pada masa yang sama dengan syekh-syekh yang ada. Syekh Muta'ab Al-Jabari rahimahullah, Syekh Syauqi Al-Misri, Syekh banyak lagi syekh yang ada sana lah, yang mana kita belajar sikit sebanyak lah tentang fatwa ni. Jadi saya melihat balik tentang apa yang ada pada data-data statistik ini, sebab data-data ini data medical. Data ni memang saya belajar, statistik ni saya belajar berkenaan medical perubatan. Walaupun data ni tak susah sangat, simple, semua orang boleh buat. Jadi saya ingin bertanya beberapa soalan pada malam ni. Kita nak mulakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Berkenaan yang pertama sekali, sejauh mana serius COVID-19 di Malaysia? Sejauh mana serius COVID-19 di Malaysia? Sebab apabila kita mendengar kerajaan telah berbelanja bilion atau mungkin million atau billion, terutamanya bila nak merawat, nak mengurus, dan kemudian sampai peringkat nak membeli ubat, yang dikatakan ubat itu, maka sudah tentulah kita ingin melihat sejauh mana. Dan saya yakin mereka berbincang, mereka berfikir dan mereka menganalisa, saya yakin. Cumanya ada beberapa soalan-soalan daripada hamba Allah yang dhaif ini, dan saya nak kemukakan kepada tuan-tuan dan puan sekalian sebagai beberapa perkara untuk permulaan. Sebab fakta tidak akan menipu, fakta tidak akan berbohong, manusia je boleh berbohong. Baik, yang pertama sekali saya ingin mengajak tuan-tuan melihat kepada fakta. Saya ada beberapa carta-carta yang ada di sini, daripada yang digambarkan ialah dikeluarkan sendiri oleh CPRC Kebangsaan, KKM, daripada KKM. Jadi data-data yang saya ambil ini, yang saya bacakan ini adalah data daripada jumlah keseluruhan taburan taburan kes COVID-19 di Malaysia yang dikeluarkan oleh, sumbernya ialah CPRC Kebangsaan, KKM. Dan saya ingin sama-sama membandingkan kepada kita semua tentang beberapa perkara ini. Saya nak mulakan dengan jumlah kes, peningkatan kes. Saya nak mulakan itu.
Sebenarnya ini sebagai mukadimah saja. Lepas tu kita akan tengok benda yang saya nak sampaikan. Saya nak sampaikan bukan ini. Ini sebagai mukadimah. Saya nak tanya soalan, nak tanya. Di dalam jadual yang telah dikemukakan kepada kita, jadual itu menunjukkan bahawa kes positif. Positif kes ini makin lama makin meningkat. Contohnya saya ada 4 table di sini. Kita nak ambil banyak boleh, tapi 4 ni pun dah cukup lah. Yang satu 22 November. 22 hari bulan November, kita dapati jumlah kes positif keseluruhan yang telah diumumkan oleh Tan Sri DG kita, iaitu jumlah kes pada 22 hari bulan November ialah 54,775 orang. Kes positif keseluruhan. Kemudian pada 24 hari bulan pula, pada 24 hari bulan pula, kita dapati jumlah kes telah meningkat daripada 54 kepada 58,847. Meningkatlah daripada 54,000 jadi 58,000. Jadi kita lihat bahawa kes bertambah. Bertambah daripada 24 sehingga ke 22 sehingga ke 24 bulan. 23 saya tak ambil, 22, 24. Kemudian kita tengok juga yang terakhir iaitu hari ini. Sebelum hari ini semalam, 26 hari bulan. 26 hari bulan kes positif telah meningkat menjadi 60,752 orang. Kes positif. Saya bacakanlah, saya nak tunjuk pun tak boleh baca kalau tak nampak kan. Saya bacakan. Jadi tuan-tuan dan puan kena percaya saya lah. Saya gunakan data daripada KKM. Saya tak guna data daripada luar negara ke, simulasi ke, bukan. Ini data real yang dibentangkan. Kes pada 26 hari bulan, 60,752 orang. Maknanya ada peningkatan. Ada kes baru peningkatan. Daripada asal pada 22 hari bulan hanyalah 54,775. 22 hari bulan, 24 hari bulan, 58,847 orang. Dan pada 26 hari bulan, 60,752 orang. Meningkat. Maknanya kita kata kes makin meningkat. Kemudian pada hari ini, 27 hari bulan. Hari ini 27 kan? 27 hari bulan, satu hari. Maknanya meningkat kepada 61,861 orang. Maknanya peningkatan seramai 1,109 orang hari ini berbanding semalam. Jadi kalau kita tengok daripada kes-kes yang ada di sini, maka kita dapati bahawa kes bertambah banyak. Bertambah banyak. Tapi persoalan saya nak tanya. Saya nak tanya kepada pihak-pihak tertentu dan tuan-tuan pun boleh berfikir sama-sama lah. Kan? Mungkin saya silap. Kan? Pada 24 hari bulan, pada 22 hari bulan, kesnya 54,775 orang tadi, daripada sampel yang diambil, 2,528,158 orang. 2.5 million. Okey. Jadi daripada 54,000 yang positif, yang diambil sampelnya ialah daripada 2.5 million, 2.5 juta. Maka total sampel yang positif daripada yang diambil 2.5 juta tadi tu hanyalah 2.17%. 2.17%. Maknanya setiap 100 orang, 2 orang. Lebih kurang macam itulah. Kalau 100 orang, 2 orang. Lebih kurang macam itu. Maknanya 2.17%. Kemudian bila kita melihat pula kes kematian. Kes kematian pada 22 hari bulan ialah 0.61%. 0.61%. Yang ini kes 0.61% ini berbanding dengan kes positif. Mati daripada yang positif. Mati daripada yang positif iaitu seramai 335 orang. Kan? 0.61%. Maksudnya
daripada 57 tadi, 54,775 orang tadi. Kan? So yang mati hanyalah 335 orang, iaitu 0.61%. Okey. Yang sembuh pada 22 hari bulan, yang sembuh daripada yang positif-positif ramai-ramai itu, yang sembuh ialah seramai 41,597 orang. Maknanya daripada yang 54,000 tadi, yang mati 0.61%, 0.61, tak sampai 1%. Kemudian yang sembuh balik rumah kan? 75.94%. Yang sakit ICU, yang masuk ICU dan mendapat bantuan ialah 0.19, 0.08. Maknanya 0.27. Ini kira kritikal lah, kritikal. Maknanya kritikal ni yang tak mati lagi. Kita katalah tak mati lagi, kritikal kan. Maknanya yang mungkin mati. Yang lain tu dah bebas, dah selamat. Jadi berapa persenkah yang kritikal? Yang kritikal 0.27%. 0.27%. Siapa yang nak tulislah. Supaya tak lupa. Saya ada ni, saya ada nota kan. Kemudian yang mati 0.61%. Okey. Yang apa ni sembuh, discharge 75.94%. 75.94%. Yang masih lagi dekat ward, aktif lagi masih tak lepas, 23.45%. Baik. Jadi kalau kita tengok dari sudut pertambahan kes bertambah, kes positif bertambah, kes positif bertambah. Contohnya 22 hari bulan tadi 54,000, 24 hari bulan 58,000, 26 hari bulan tambah jadi 60,000, 27 hari bulan menjadi 61,000. Jadi maknanya kes bertambah banyak. Tetapi peratusan positif tadi itu berbanding sampel yang diambil, contohnya pada 27 hari bulan, hari ini punya sampel, hari ini punya pengumuman, setakat 27 hari bulan November, 61,861 orang positif. Kan? Tetapi jumlah individu yang disampel ialah 2.6 juta. 2,615,087 orang. Jadi nak sebut sini, peratusnya ialah masih lagi 2 point something peratus. 2.37%. Yang lepas 2.34%. Yang sebelumnya 2.30%. Yang sebelumnya lagi 2.17%. Baik. Pada masa yang sama, kan, kes bertambah. Kes makin banyak. Tapi pada masa yang sama, jumlah yang mati makin sikit. Kalau pada 22 hari bulan, jumlah mati 0.61%. Dan kemudian pada 24 hari bulan, 0.58%. Makin sikit. Yang mati makin sikit. Alhamdulillah lah. Mati makin sikit. Kemudian pada 26 hari bulan, 0.57%. Sikit lagi. Kemudian pada 27 hari bulan, 0.57. Sama. Sama mati. Baik. Jadi nak sebut kat sini, maknanya peratus kematian makin turun. Kes makin naik. Okey. Jadi saya heran, macam mana? Kes naik, mati sikit. Kalau kes naik, mati ramai, logiklah pandemik. Logiklah. Ini saya yang bodoh fikirlah, orang kampung fikir. Jadi nak sebut kat sini, orang kampung tanya saya. Yang mati berapa orang? 300 lebih, 400 lebih. Oh, ramai tu kan. Ialah berbanding berapa orang. Baik. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya sebut sini kes bertambah. Kes bertambah. Kenapa kes bertambah? Sebab setiap hari bila dia buat sampel baru, dia campur dengan yang sebelumnya. Dia campur dengan sebelumnya. Dia campur dengan sebelumnya. Jadi kes bertambahlah. Kes bertambah. Tapi yang mati berkurang. Yang mati berkurang. Jadi patutnya makin okey lah. Kan? Makin okey sepatutnya lah. Kan? Baik.
Dan kemudian yang sembuh juga, kita tengok yang sembuh. Yang sembuh, kalaulah pada 22 hari bulan 76.94%. 24 hari bulan 75.3%, naik sikit yang sembuh. Pada 26 hari bulan 80.75%, naik lagi. Maknanya makin tinggi naik. Yang sembuh, yang kena sakit positif, sembuh. Makin lama makin naik. Maknanya bebas. Maknanya dia panggil false positif. Maknanya positif tapi false positif. Baik. Kemudian begitu juga pada 27 hari bulan hari ini, naik lagi. 81.16%. Jadi maknanya, tuan-tuan puan-puan, saya heran. Tuan-tuan boleh tolong saya ke kira macam mana ni? Sebab saya tengok fakta, yang kesan positif makin ramai, makin naik. Tapi yang mati makin kurang. Yang sembuh pun makin ramai. Sembuh makin ramai. Makin banyak yang positif, makin ramai yang sembuh. Cepat sembuh. Kan? Dan kemudian, ini adalah antara statistik yang ada. Dan statistik ini saya boleh tampal nanti dekat wall saya nanti kat FB tu, saya tampal nanti tuan-tuan boleh tengok dan buat perbandingan. Baik, tuan-tuan rahmat Allah SWT, daripada apa yang saya melihat di sini, contoh kita ambil 24 November, kita ambil 24 November. Dia lebih kurang aja. 24 November daripada 58,847 positif kes, yang mati hanya 341 orang kematian, iaitu 0.58%. 0.58%. Dan ini lebih baik daripada pada 9 April yang sebelumnya, 1.58%. Nampak? Daripada April 1.58%, sekarang bulan November ni, 24 bulan, jadi 0.58% yang meninggal dunia. Dan kemudian, kebanyakan yang meninggal dunia pula umurnya lebih daripada 60 tahun. Ini statistik. Ada, saya bacakan saja. Lebih daripada 60 tahun. Dan ada penyakit-penyakit yang berat. Jadi soalan saya kat sini, kalaulah yang meninggal tu orang tua-tua yang memang sakit, ada sakit yang tenat, dan kemudian yang sembuh tu orang muda-muda semua, kebanyakannya, kenapa kami yang muda-muda ni, kami yang sihat ni, kena lockdown? Itu soalan saya. Kenapa kena lockdown? Nak berniaga tak boleh. Nak berniaga tak boleh. Nak semayang tak boleh. Hari ni Selangor dah berapa kali Jumaat terlepas. Berapa Jumaat terlepas. Saya sedih hari ni hari Jumaat tak boleh semayang. Saya nak pergi semayang. Setengah tempat solat, saya tahu ada setengah surau dia solat. Tapi tempat saya tak boleh solat. Kita nak solat hari Jumaat. Kita ikut SOP. Kita taat ikut SOP. Jarak-jarak 1 meter, tak apalah jarak 1 meter. Tapi nak solat. Nak solat pun tak boleh. Sedangkan, kematian makin sedikit. Saya tak nak urai secara saintifik. Saya urai saintifik lagi pening. Tapi kalau ada dia punya table, saya boleh tunjuk dia punya tu, mungkin faham. Kalau saya nak cakap cara simple, orang kampung boleh faham. Baik, nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka kebanyakan yang meninggal tu 60 tahun ke atas. Maka sepatutnya lockdown ni, macam mana yang dibuat oleh Turki, saya cadangkan macam mana Turki buat. Turki buat 65 tahun ke atas kena lockdown, PKPB. 65 tahun ke atas ataupun 60 tahun ke atas yang ada penyakit kronik, PKPD. Lockdown, PKPD untuk orang yang ada penyakit kronik 65 tahun ke atas. Ini di Turki. Ataupun 70 tahun. Saya tak ingat the exact number. Baik, macam orang tua lah. Jadi yang sakit, yang mungkin akan terkena dengan virus tu, yang boleh bawa mudarat pada dia, yang meninggal dunia, boleh bawa kepada ICU sebagainya, maka yang inilah yang kita lockdown. Sebab yang lain-lain tu free, bebas. Dan saya lagi terkejut tuan-tuan, bila kawan-kawan saya yang kena kuarantin di Sungai Buloh dan juga di beberapa tempat, mereka menyatakan apabila mereka kena kuarantin, tak ada ubat COVID pun yang dibagi. Duduk kat sana 14 hari, setengahnya 10 hari, setengahnya 8 hari dah keluar. Dan mereka tidak diberikan ubat COVID. Ataupun ubat-ubat. Dia kata kalau sakit sesama, bagi sesama. Sakit batuk, bagi ubat batuk. Jadi,
Bila saya kata macam mana? Macam mana kamu boleh keluar tak ada ubat. Maknanya dia sembuh sendiri. Dia boleh sembuh sendiri dengan kekuatan antibody. Orang-orang muda, badan dia sihat, orangnya muda, antibodinya kuat, dia boleh kalahkan COVID-19. Ini terbukti apabila pada hari ini 81% sembuh. Daripada 2,3 lebih tadi peratus yang positif, daripada sampel yang diambil 2.6 juta tadi, hanya 2% saja yang kena. Daripada 2% tu, 81% sembuh 100%. Nampak? Pelik bin ajaib. Jadi apabila kita memandang begitu, saya heran. Kawan-kawan saya tanya, orang kampung tanya. Dia orang tanya, bila jumpa saya, dia akan tanya. Dia kata apa? Dia kata, kenapa kami tak boleh berniaga? Sedangkan yang sakit tu, orang tua-tua aja yang mati. Ini soalan yang saya tanya kepada pihak yang berkenaan. Siapa-siapa yang boleh jawab. Kalau kementerian boleh jawab, minta tolonglah jawab. Kalau Menteri Sains boleh jawab, jawablah. Kalau Menteri Kesihatan boleh jawab, jawablah. Saya nak tanya, ini soalan saya nak tanya. Dan kemudian daripada 0.958, contohnya bulan November 24 hari bulan ni, kematian daripada 58,000 kes positif tadi, kalau kita bandingkan pula dengan kematian seluruh Malaysia selain COVID. Maknanya ada orang aksiden, ada orang kena pneumonia, beradang paru-paru, ada orang kena heart attack, ada orang kena macam-macam penyakit. Jadi pada Malaysia ni, jumlah purata kematian seramai 172,000. 172,000 orang kurang lebih di Malaysia. Negara kita ni setahun ada 160 lebih ribu mati atau 170 lebih sikit mati. Baik, apabila kita cuba tengok pula kadar kematian, peratus kematian, bukan kadar, peratus kematian COVID-19 berbanding dengan kematian penyakit-penyakit yang lain ataupun sebab-sebab kematian yang lain, maka dia jatuh kepada lebih kecil lagi daripada 0.58 tadi. Menjadi 0.26%. 0.26%. Sebenarnya tuan-tuan, kalau saya kira betul-betul kurang lagi. Tapi ni kita kira congak-congak cara orang kampung lah. 0.26% yang meninggal dunia berbanding kematian-kematian yang lain. Jadi 0.26%, tak sampai 1% pun. Daripada 170,000 orang yang meninggal dunia setahun di Malaysia dengan pelbagai kejadian seperti bunuh diri lah, seperti jantung lah, seperti aksiden lah, seperti kena denggi lah dan sebagainya, kanser lah sebagainya. Daripada 170,000 lebih orang tadi, yang kena COVID 0.26%. Tak sampai pun 0.5%. Tak sampai setengah orang. Nak sebut kat sini tuan-tuan dan Allah, saya nak tanya. Dan fakta ini adalah fakta. Fakta tak menipu. Sebab tu saya tanya. Saya kata fakta tak boleh menipu. Macam mana boleh begini? Dan kenapa pihak-pihak tertentu menyatakan kena buat lockdown hanya berdasarkan kepada jumlah peratus positif yang bertambah. Memanglah jumlah itu bertambah sebab dicampur. Tiap-tiap hari dicampur. Daripada Mac dulu, campur, maka tentulah bertambah. Mana boleh berkurang? Sampai mati pun bertambah. Tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala, inilah keluhan rakyat. Inilah keluhan rakyat. Tuan-tuan, saya bukan ahli politik. Saya tak bercita-cita pun nak jadi MP ataupun adun. Tak ada. Ada orang tawar saya masuk politik, saya tak nak. Saya kata kalau saya masuk politik, nanti saya terpaksa menipu. Minta maaf. Maka saya sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah. Saya mintalah pada pimpinan-pimpinan negara kita, tengok semula fakta. Dan saya minta sungguh-sungguh kepada Menteri Agama kita, Mufti, mereka yang mengeluarkan fatwa-fatwa, tengok semula sebab ada data-data yang tersirat. Yang kita tengok tersurat, yang tersirat.
Sebab itulah, di dalam salah satu faktor darurat, faktor untuk menentukan darurat itu, salah satunya mesti datang daripada pakar-pakar yang memang faham dengan perkara tersebut. Dan saya yakin di Malaysia ada pakar-pakar yang saya yakin belum dirujuk lagi. Dan saya juga yakin ada fakta-fakta dan pakar-pakar daripada international yang boleh kita rujuk. Kenapa kita hantar anak-anak kita belajar ke Amerika, belajar ke UK, belajar ke luar negara? Sebab kita nak mendapatkan pengalaman-pengalaman, pendedahan-pendedahan, pelajaran di luar negara. Sebab luar negara ada pakar-pakarnya. Maka kenapa kita tak tengok pakar-pakar tersebut? Saya belajar. Saya jumpa dengan pakar-pakarnya dan saya melihat pakar-pakar itu mengeluarkan kenyataan termasuklah daripada WHO. Malahan ada di kalangan orang-orang WHO yang menyatakan lockdown tak perlu lockdown. Kenapa? Sebab data menunjukkan tidak banyak kematian. Tidak banyak kematian. Ini sekadar my humble opinion. Dan saya bukan cakap bagi pihak dari saya sendiri. Saya cakap bagi pihak ramai. Termasuk doktor-doktor yang sekarang sedang berkhidmat di frontliner. Mereka dah mula tanya. Sebab tu saya dapat data-data ni. Dan sebenarnya ada lagi data lain yang mengejutkan. Tapi saya tak mau dedahkan. Sebab data-data itu mungkin sedikit aib. Saya tak mau dedahkan. Saya cuma nak cakap dadah yang KKM telah pun dedahkan. Saya cerita balik apa yang KKM telah cakap pada rakyat. Saya guna data itu. Saya tak guna data-data lain. Yang doktor-doktor pakar, doktor-doktor biasa yang jadi frontliner yang beri kepada saya. Allah izin, mereka kenal saya, dia suruh saya tanya. Saya pun tanyalah, saya tolong sampaikan aja. Saya ni bukan pandai sangat. Baik. Lebih menakjubkan tuan-tuan, puan-puan rahmatullah, malam ini saya nak sebut data daripada CDC. Apa pula CDC ni? CDC ni adalah Center for Disease Control and Preventive ataupun Prevention, merupakan mereka yang mengkaji kita kata penyakit COVID-19 ni secara detail. Dan ini letaknya di Amerika. Dan juga ada data-data ini diambil oleh WHO. Dulu CDC ni reference WHO dululah. Sekarang ni tak tahu. Okey, kita tengok apakah yang dikatakan. Saya nak bacakan. Ini data daripada Center for Disease Control and Prevention NCDC 24 hari bulan 7. 24 hari bulan 7, lama sikit lah. Tapi datanya lebih kurang. Ini peratusan. Yang pertama, disebut sini. Ini adalah infection fatality rate. Maknanya, orang yang kena infect dengan virus, kemudian dia mati. Dia meninggal dunia. Dengan sebab virus itu. Dia kena virus, kemudian dia meninggal dunia. Dengan sebab virus itu, dia punya kadar dia. Kadar kematian sebab infection. Infection ni apa? Infection ni jangkitan. Baik. Dia bagi kepada umur. Ini kita heran. Contoh. 0 sampai 19 tahun. Maknanya 0 ni baru lahir lah. Kalau orang 0 tak lahir lagi kan. Tapi ni melampau juga CDC ni. Kan? Bolehlah 1 tahun ke kan. 1 hari ke. Tapi dia nak cepat agaknya. Tulis 0 sampai 19. 0 tahun lah. Mungkin bulan-bulan. Mungkin bulan-bulan. Baik. 0 sampai 19 tahun. Maknanya baby yang tak sampai setahun. Infection fatality rate dipanggil IFR. IFR. Dia kata, budak-budak baby sampai 19 tahun, infectionnya yang menyebab bila dia kena virus, kemudian mati meninggal dunia sebab virus itu, 0,00003%. Masya Allah. Maknanya antibody anak-anak kita ni kuat rupanya. Tak perlu makan ubat kuat. Tak perlu makan tongkat ali. Tak perlu. Tak perlu makan apa saja jenis herba. Tak perlu. Tak perlu makan vaksin. Tak perlu. 0,04 kali 0. 0,0003%. IFR. Infection Fatality Rate. Ini data bukan saya reka. Ini data daripada CDC International.
Kemudian survival rate. Maknanya kalau ada baby yang kena virus COVID-19. Ada budak-budak yang kena virus COVID-19. Survival rate 99.997%. Hampir 100%. Kalau emas ni, emas 22 karat ataupun emas 999. Kita kata. Pure lah. 99.997% kadar baby yang kena virus COVID-19, kadar anak-anak muda yang kena COVID-19, dia selamat tak mati. Tuan-tuan, daripada data ni saya hairan. Kenapa sekolah ditutup, tuan-tuan? Kenapa sekolah ditutup? Anak-anak saya duduk kat rumah tak tahu nak buat apa. Sekali-sekali cikgu bagi assignment, hafal ayat ni lah, buat matematik ni lah. Tapi hidup mereka bermasyarakat dalam sekolah hilang, tak ada kawan-kawan dah. Tuan-tuan, saya mendapat maklumat, datang pengerusi Persatuan Tahfiz Malaysia. Kesian diorang, tuan-tuan. 150,000 pelajar-pelajar tahfiz di seluruh Malaysia tidak dibenarkan pergi belajar Quran. Hantar balik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dari sudut fakta daripada 0 tahun sampai 19 tahun, maknanya daripada baby sampai 19 tahun yang mati, maknanya infection dan meninggal, fatal. And infection fatality rate dipanggil, kadar kematian akibat jangkitan 0.00003%. Survival rate yang hidup 99.997%. Tuan-tuan, kenapa anak-anak kita tak boleh sekolah? Saya nak tanya. Pernah tak kita dengar anak-anak kita kena COVID-19 dan mati? Pernah dengar tak, tuan-tuan? Pernah dengar tak? Anak-anak kita kena COVID-19 dan mati di sekolah. Pernah dengar, tuan-tuan? Saya tak tahulah, mungkin saya tak pernah dengar. Tapi tuan-tuan mungkin pernah dengar. Tapi adakah perkara itu menjadi pandemik? Kenapa sekolah ditutup? Adakah kerana nombor positif tadi itu banyak? Nombor banyak, betul lah nombor banyak. Tetapi yang mati orang tua-tua, 65 tahun. Katalah 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas pun yang ada chronic disease. Yang ada sakit yang serius. Jantung ke, sakit diabetik ke. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya. Kemudian, kata CDC lagi, umur 20 tahun sampai 49 tahun. Ini orang muda lah ni. 20 tahun sampai 49 tahun. Infection fatality rate. Maknanya jangkitan kena kat dia dan mati. Kadar jangkitan dia, peratusan dia. 0.0002. 3 kali kosong. Maknanya baby tadi tu, anak-anak tadi 4 kali kosong. Yang ni 3 kali kosong. Tapi masih lagi 0.0002. Tak sampai pun 1%. Yang kena COVID-19 kemudian mati, tuan-tuan. Dari kalangan umur 20 hingga 49 tahun. Ini fakta daripada CDC. Bukan saya punya fakta ni, tuan-tuan. Kemudian kita tengok pula survival rate yang sembuh. Kalau kena sembuh. Maknanya tiba-tiba dia pergi pasar ke mana-mana. Jumpa orang mana-mana yang ada sakit tu, yang pakai gelang pink tu, tiba-tiba keluar, terkena kat dia COVID-19. Yang sembuh daripada yang kena jangkitan virus COVID-19, 99.98. 99.98%. Ya Allah. Kenapa anak-anak kita di lockdown? Kawan-kawan saya nak berniaga, tak boleh. Kenapa, tuan-tuan? Baik. 50 sehingga 69 tahun. Ini orang tua lah. Ni level-level orang bercakap ni. Kan? Tak, saya tak tua lagi, saya muda lagi. Alhamdulillah.
Tuan-tuan rahmat Allah, label-label tuan-tuan lah, ramai yang dah ni semua dah umur 50 tahun, 69 tahun. Okey. Orang yang umur 50 tahun sampai 69 tahun, kadar fatality rate, infection fatality rate, maknanya kadar jangkitan yang membawa kepada kematian ialah 0.005. Naik sikit je. Tadi 0.002. Ini 0.005. Dan survival pula. Maknanya orang yang umur 50 tahun hingga 69 tahun kena COVID-19 dan kemudian dia sembuh. Dia sembuh. Survive. Tak matilah kita kata. Mungkin dia sesema sikit lah. Mungkin ada sesema, batuk-batuk mungkin ada. Tapi sembuh. Survival rate kadar yang sembuh 99.5%. Masih lagi 99.5%, tuan-tuan. Nampak tak? Kenapa orang yang sihat, yang umur daripada baby 0 tahun, baby umur berapa bulan, sampailah ke 69 tahun ini, yang kadar survival rate-nya sangat tinggi, kadar kesembuhan sangat tinggi, mereka kena lockdown. Kenapa? Ini soalan saya. Ini soalan saya, tuan-tuan. Kenapa? Kenapa kita nak beli vaksin contohnya? Tuan-tuan, berapa bilion kita dah bajet untuk vaksin tu? Kalau tolong anak-anak muda kita yang sekarang tak ada duit ni, saya rasa ekonomi kita akan berjaya, tuan. Baik, 70 tahun ke atas, 70 plus. Ini untuk pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, nenek-nenek yang umur 70 tahun ke atas, termasuklah bekas Perdana Menteri kita Tun Mahathir dah 95 tahun. Ini untuk orang yang macam ni, orang yang berumur. Dan kemudian tak apalah, yang penyakit tapi kita tengok umur dulu. Baik. Apa infection fatality IFR dia? Infection fatality rate maknanya kadar kematian dengan sebab jangkitan 0.054. 0.054. Tak sampai 1% pun, tuan-tuan. Ini kadar orang yang tua, 70 tahun ke atas, seperti Tun Mahathir, 95 tahun, masih boleh jadi MP lagi, masih lagi boleh berbahas lagi, masih lagi kuat, tak mati pun. Saya tengok dia buat sidang media, tak pakai mask pun. Dia berjalan-jalan pada peringkat awal, tak pakai mask. Lepas tu ada bodyguard dia kata, Tun, pakai mask. Baru dia pakai, tak mati pun. Kenapa? Kerana Allah beri kekuatan kepada manusia, ada kekuatan antibody nak lawan COVID-19. Kadar kematian sebab jangkitan, kata CDC, 0.054. 0.054. Tak sampai 0.1 pun. Dan kadar kesembuhan daripada akibat jangkitan untuk orang yang berumur 70 tahun ke atas, 94.6%. Maka saya ambil kesimpulan, tuan-tuan. Ambil kesimpulan. Secara ringkas adalah dengan akidah kita. Dengan akidah kita. Dengan keyakinan kita kepada Allah. Maka sesungguhnya kematian yang disebab yang mati 300 orang, 400 orang tu sebenarnya memang dah sampai ajal dia. Asbab yang sebenar bukan COVID-19. Asbab sebenar mungkin dia ada asma, mungkin dia ada jantung, mungkin dia aksiden, mungkin dia sakit-sakit je. Mungkin adalah seorang, dua, agaknya 7 orang, 8 orang, mungkinlah 10 orang atau belas-belas orang sahaja yang meninggal memang disebabkan oleh COVID-19 semata-mata. Mungkin ada, kita tak nafikan. Sebab COVID-19 ni memang wujud. Ada. Cumanya kadar bahaya dia itu tidak sampai macam mana yang digambar-gambarkan. Tuan-tuan rahmat Allah, saya bawa fakta daripada KKM sendiri. Saya tak nak bawa fakta daripada pakar luar negara yang lain. Dan kemudian saya bawa fakta CDC yang menjadi rujukan dunia sebelum ini. Tetapi apabila CDC mengeluarkan fakta yang benar ini, tiba-tiba WHO tidak terima. Kenapa dia, tuan-tuan? Ada konflik ke? CDC ni orang Trump ke?
Bidin bukan orang bidin ke? Ataupun CDC ni dia main-main ke? Tuan-tuan, sebab tu saya minta sungguh-sungguh kepada pakar-pakar agamawan kita. Pakar-pakar agamawan kita, tolonglah. Tengok semula. Tanya betul-betul. Saya orang sains. Saya belajar agama juga sikit-sikit. Saya belajar sains pun sikit-sikit juga. Saya belajar, saya tahu. Bila saya tengok fakta, saya gelisah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab akibat daripada lockdown ini, ekonomi kita habis. Tuan-tuan, apa yang habis? Ekonomi kita rosak. Bayangkan kalau kata lockdown ini berterusan sampai tahun depan, sampai 2 tahun. 2 tahun katakan, 3 tahun katakan. Satu, ekonomi habis. Yang kedua, pelajaran anak-anak kita. Anak-anak kita. Tak sekolah, tuan-tuan. Apa nak jadi dengan education system kita? Padahal, dia boleh pergi sekolah dengan fakta-fakta yang ada di hadapan kita. Kemudian masjid. Nak semayang pun susah. Kemudian yang lain lagi dari sudut kesihatan. Banyaklah tuan-tuan kalau nak sebut. Dari sudut macam-macam lah. Sosial. Kita nak salam pun semua pakat takut. Engkau ni ada COVID tak? InsyaAllah tak ada. Tak apa. Tumbuk dari jauh je. Tumbuk jauh je. Salam angin je. Salam angin je. Tuan-tuan rahmat Allah. Habis sosial kita. Kerana sebab takut dengan false positif yang banyak. Saya nak bertanya kepada KKM. Saya minta kalau ada kemampuan. Dan saya bukan nak suruh jawab bagi pihak saya. Jawab bagi pihak rakyat.